亲爱的姐妹们平安，我们非常感谢神的恩典。今天是一个很喜乐的日子，我们可以请到曾经在我们中间41年的这个 Grace 姐妹来传讲神的信息，我们非常感谢神的恩典。Selamat sore ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita sungguh bersyukur, kita senang kita bisa mengundang penginjil Grace yang pernah melayani di tengah-tengah kita. Hari ini beliau bisa menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih ya. Sebelumnya kita angkat satu puji-pujian dulu. 我们先唱一首诗歌，向主欢呼，就是第3季的诗歌本第11首，向主欢呼。为什么要向主欢呼呢？因为没有人像我们的主耶稣基督那样，他是我们的安慰师，安慰师又是我们的避难所，是我们的力量。Sebelum dengar firman Tuhan, kita angkat puji-pujian dulu. Buku edisi yang ketiga, nomor 11. Nyanyi dan bersorak. Kenapa kita nyanyi bersorak kepada Tuhan? Karena tidak ada satu oknum yang seperti Tuhan kita. Dia adalah penghibur kita, dia adalah pelindung kita. Mari kita angkat puji-pujian ini. Apa kabar ibu-ibu semua?
姐妹们怎么样？好吗？ Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. 但愿我们每一个人都是好好的。 Puji syukur pada Tuhan yang mengasihi kita selalu. 感谢爱我们的主， Dia selalu tahu apa semua kebutuhan kita 他知道我们一切所需要的， dan selalu memenuhi semua kebutuhan kita. 他也供应我们的需要。 Kita Allah yang hidup yang mengasihi kita. 非常感谢神，我们有爱我们的神。 Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们要聆听神的话。 Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. 我们先同心祷告。 Bapa di surga, 我们在天上的父， terima kasih atas kesempatan ini. 谢谢你给我们机会， Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. 我们要聆听你一部分的话语。 Pimpin kami yang mendengarkan, 求你帮助我们听的人， supaya kami mendengarkan dengan baik 让我们能够留心的听， dan dapat mengerti firman-Mu. 而且能够明白。 Pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. 求你帮助带领传讲信息的， Juga pimpin hamba-Mu yang menerjemahkannya. 也带领翻译的。 Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semua saat ini. 愿圣灵带领我们每一个人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Ibu-ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. 我们今天的经文取自于马太福音第7章第1到第5节。 Tema hari ini adalah menegur dengan bijak. 我们今天的题目就是用智慧劝勉人。 Saya akan membacakan perikop firman Tuhan ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我先用印尼文来念， Kemudian dalam bahasa Mandarin. 然后中文。 Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 马太福音第7章第1到第5节，你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。 Waktu merenungkan perikop ini, 在这段经文里面， saya teringat akan satu kejadian hampir 20 tahun yang lalu. 让我记得20年前的事。 Saat itu saya sedang mengikuti persekutuan karyawan. 那个时候呢，我参加这个公司里面这研的一个会议， Di mana pengkhotbah bertanya kepada kami, 在那个时候呢，有讲道的人问我们， pertanyaannya adalah, 他的问题是 apa profesi yang bergengsi? 很漂亮的这个什么是很漂亮的、很体面的这业， Dan semua orang bisa memiliki profesi itu. 而所有的人都能够拥有那个这业。 Kami semua tidak dapat menjawab pertanyaan pengkhotbah itu. 我们都不能够回答讲员的问题， Akhirnya pengkhotbah itu menjawab pertanyaan. 所以讲员自己回答， Jawabannya adalah, 他的答案
hakim. 就是判断。 Profesi hakim adalah profesi yang bergengsi. 这个判断这个法官是一个非常体面的职业， Tetapi semua orang bisa melakukannya 每一个人都能够做法官， tanpa pendidikan khusus. 不必需要特别的训练。 Kita semua bisa menjadi hakim atas orang lain. 我们每一个人都能够做别人的法官。 Seorang hakim dalam Kamus Bahasa Indonesia 在英语文的字典里面，法官是什么呢？ adalah orang yang mengadili perkara. 哦，这个法官就是审判别人的事情的人。 Seorang hakim yang mengadili perkara 一个法官， tentu memiliki latar belakang pendidikan hukum. 当然他有法律的训练， Lalu ia akan memperhatikan bukti-bukti perkara. 然后呢，他的审断也要凭着许多的事实， Dan memutuskan perkara menurut hukum yang berlaku. 然后呢就按照正规的法律就判断。 Jadi seorang hakim tidak sembarangan mengadili perkara. 所以一个法官不是随便的判定一件事情。 Lalu arti kata hakim dalam bahasa Inggris 那么在英文的圣经，法官是什么呢？ sebagai kata kerja 这是一个动词。 saya dapat dari kamus Cambridge 我从剑桥的这个字典看到， artinya adalah 法官就是 mengungkapkan pendapat yang buruk tentang perilaku seseorang. 法官就是把一个人的坏行为表现出来。 Seringkali karena Anda berpikir 很多时候，也许你想 Anda lebih baik dari mereka. 你比他们更好， Jadi kalau kita menghakimi orang lain, 所以当我们判断别人的时候， berarti kita berpendapat bahwa kita lebih benar dari orang lain. 当我们判断人的时候，表明我们比他们更好， Sehingga kita bisa menemukan kesalahan orang lain. 以至于呢，我们能够发现别人的错误， Bahkan menentukan hukuman untuk orang lain itu sesuai dengan ukuran kita. 甚至于呢，我们可以用我们自己的标准来判定别人。 Contoh yang paling sering mengenai penghakiman sendiri adalah 最普通的这个例子论断别人是怎么样呢？ ketika seseorang melakukan kesalahan 1-2 kali. 当一个人犯错2次错误的时候， Orang tersebut langsung dicap seorang yang tidak baik. 那我们就判断说这个人不好。 Atau bisa juga seseorang katakanlah bernama A. 比方说有一个某人某甲， A mendengar tentang orang lain yaitu B. 甲听到关于乙的事情， A mendengar bahwa B melakukan hal yang buruk. 这个甲听到乙做坏事， A tidak begitu mengenal B. 其实甲不太认识乙， Tetapi A berpikir bahwa B adalah orang yang tidak baik. 但是呢，甲心中觉得乙是不好的人， Hanya lewat omongan orang lain. 这不过是他听见别人这么说的。 Jadi seperti semacam gosip. 那就好像一个什么一个显化。 Satu contoh lagi, 另 yaitu ketika seorang teman yang menurut kita berbuat salah. 我们有一个朋友，我们觉得他做错事， Dia mendengarkan khotbah bersama dengan kita. 他跟我们一起听到， Lalu kita langsung berpikir bahwa khotbah ini cocok sekali untuk dia. 然后我们就想，我们2个人听到，我们心里就想，这个讲道就是适合他， Supaya dia berubah dan ditegur.
我们就希望他接着听到背， Khotbah yang kita dengar tidak berlaku untuk kita, 所以我们听见的道理呢，对我们不生效， tetapi untuk orang lain. 乃是对他对别人才生效。 Kita menghakimi menurut pendapat dan ukuran kita. 那我们论断别人是用我们自己的标准。 Tuhan Yesus dalam khotbahnya memperingatkan kita 主耶稣在他的讲道里面提醒我们， untuk tidak menghakimi, 不要论断人， karena kita akan dihakimi dengan ukuran 因为我们怎么样论断人， atau penghakiman kita sendiri. 我们就这样的被论断了。 Apa yang kita anggap pantas untuk menghakimi orang lain, 我们觉得那个人配得我们审判， maka orang lain akan mengenakan standar yang kita pakai 结果呢，别人就用我们的标准来审判我们， untuk menghakimi diri kita. 别人用我们的标准审判我们。 Lebih cilaka lagi, Ibu-ibu, 更糟糕的， tidak hanya manusia yang menghakimi kita, 不单是人论断我们， tetapi Tuhan akan menghakimi kita menurut ukuran kita. 上帝也要审判我们，用我们自己的标准审判我们。 Ketika saya masih sekolah, 当我还读书的时候， saya pernah menegur teman saya. 我曾经责备我的一个朋友， Ketika itu dia membuat PR di sekolah 那个时候他在学校做作业， dengan mencontek. 他偷看人家的抄袭。 Kemudian beberapa hari berikutnya, 接下去的几天， saya melakukan hal yang sama. 我做同样的事， Membuat PR di sekolah dengan mencontek. 我也是在学校抄袭人家的作业， Teman-teman saya lalu menegur saya 所以我责备我了， karena saya melakukan hal yang sama. 因为我做同样的事。 Waktu itu saya malu sekali. 那个时候我觉得非常羞耻， Saya tidak bisa membayangkan jika Tuhan yang menghakimi saya. 我真是不堪设想，假如审判我的是上帝， dengan standar yang saya pakai. 就是用我自己的标准来审判我。 Firman Tuhan dalam perikop ini 这一段的圣经 melarang kita untuk menghakimi orang lain 禁止我们论断别人， dengan memakai ukuran kita yang belum tentu benar. 用我们自己的标准，这个标准不一定是正确的， Dan menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. 那我们就觉得自己比别人更好。 Tetapi firman Tuhan tidak melarang kita 但是圣经没有禁， untuk menegur kesalahan orang lain. 圣经没有禁止我们要提醒别人的错误。 Jika ada orang lain yang berbuat salah, 假如有人真的做错了， kita tentu harus menegurnya 我们当然应该告诉他， sehingga dia bisa mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya. 让他知道他的错误，而且能够改正。 Seperti dalam Galatia 6 ayat 1, 好像在加拉太书第6章第1节， saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我先用印尼文来念。 Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. 加拉太书第6章第1节，弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也。 Ajaran Rasul Paulus ini sesuai dengan apa yang Yesus sendiri. 那保罗在这里所讲的呢，就是符合耶稣基督刚才在马太福音所说的。 Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20, 在马太福音第18章也有这样说：
Tuhan Yesus mengajarkan dengan jelas dan praktis 主耶稣很切实的、很实际的教导我们， bagaimana menegur seseorang yang melakukan kesalahan. 主耶稣教我们怎么样提醒做错事情的人。 Jadi ibu-ibu kita tidak boleh menutup mata terhadap kesalahan orang lain. 所以，当我们看见别人做错，我们不要把眼睛闭起来，不要去看他。 Dalam Matius 7 ayat 5, 在马太福音第7章第5节说， Tuhan Yesus memberikan cara menegur dengan bijak. 主耶稣告诉我们怎么样很智慧的来劝解人。 Saya akan membacakan Matius 7 ayat 5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. 主耶稣说，先去掉你自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。 Selumbar berarti bintik. 这个刺在印尼文圣经说是木屑 Mungkin bisa disamakan dengan secuil kayu. 这个很碎的人，我们举这个木不是有木屑吗？很小的， Kecil sekali. 非常小。 Balok dapat disamakan dengan kayu. 这梁木呢，就是一个木条， Kayu balok untuk menutup pintu. 这个这个梁木呢是拿来关门的， Jauh lebih besar dari secuil kayu. 远远比木屑更大。 Artinya kita tidak akan mampu melihat kesalahan orang lain 就是说，我们看不见别人的这个错误。 jika mata kita sendiri tertutup dengan sesuatu yang besar. 假如我们自己的眼睛被一个很大的东西障碍， Pandangan kita pasti terhalang. 那我们的视线被这个很大的东西一定是被拦阻了，被阻碍。 Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita 主耶稣自己教导我们， untuk menegur kesalahan orang lain, 假如我们要指出别人的错误， maka kita perlu melihat diri kita dulu. 所以我们要自己先照镜子看自己， Apakah kita melakukan kesalahan yang sama? 我们是不是跟他做同样的事呢？ Atau mungkin kita melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi. 或者是我们做的比他更糟糕？ Bagaimana kita dapat menegur orang lain 怎么能够去提醒别人呢？ jika kita melakukan kesalahan yang sama 而我们自己又做同样的事， atau bahkan lebih fatal? 或者是做得更糟糕？ Tentu teguran kita akan berbalik kepada kita. 所以我们责备别人呢，那个责备会倒过来责备我们自己了。 Kesalahan kita yang sama akan diungkapkan oleh orang lain. 我们做同样的错误的事情，别人呢就会把这个错误发泄出来。 Dan diungkapkan kepada kita. 向谁发泄呢？就是向我们 Dengan 发泄 cara 了。 seperti ini, 这样的方法， kita tidak mungkin berhasil dalam mengoreksi kesalahan orang lain. 那我们一定不会有果效的来指出人家的错误。 Seperti dalam Matius 7 ayat 4, 好像马太福音7章第4节所说的， bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. 你自己眼中有梁木，怎能对你的弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？ Tuhan Yesus menyebut orang yang demikian adalah orang yang munafik. 主耶稣说，这样的人是假冒伪善的。 Kita juga tidak bisa menerapkan standar yang berbeda. 我们不能够用不同的这个标准。 Kesalahan yang sama jika dilakukan oleh kita sendiri, 同样的错误由我们自己来做， maka kita akan memaafkan 那我们往往就会原谅自己了。 dan tidak mengoreksi diri kita sendiri. 我们就不要照镜子，不要改正我们自己。
Tetapi kesalahan yang sama, 但是同样的错误， jika dilakukan oleh orang lain, 假如由别人来做， maka orang tersebut harus dikoreksi. 哦，那个人呢，我们就要去改正他。 Jika ini yang terjadi, 假如是这样的话， maka teguran kita akan berbalik lagi kepada kita. 所以我们责备别人呢，结果那个责备呢就被反弹到我们自己了。 Ibu-ibu, kita bisa menyingkirkan balok dari mata kita. 我们可以把眼中的梁木挪开， Sehingga kita bisa menegur orang lain dengan bijak. 这样呢，我们就能够很智慧的指出别人的错误。 Kita mempunyai firman Tuhan yang mengajarkan 我 kita 们有教导我们的圣经， bagaimana seharusnya seorang murid Kristus hidup dalam dunia ini. 那圣经教导我们，真唯一的基督徒要怎么样活在这个世界上。 Melalui firman Tuhan, 借着神的话， kita mempunyai standar atau ukuran Tuhan. 我们有上帝的标准， Bagaimana kesalahan manusia itu dinyatakan. 怎么样把人的错误 Firman 表 Tuhan 达 adalah 出来。 kebenaran yang dapat mengajar, 神的话呢，能够教导我 menyatakan 们， kesalahan, 能够显出我们的错误， memperbaiki 能 kelakuan, 够改正我们的行为， dan mendidik orang dalam kebenaran. 能够教育我们在正道上。 Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 在提摩太后书3章16节说， Jadi hiduplah dalam firman Tuhan, 所以我们要活在神的话语里面， dan 而 jadilah 且 pelaku 成为一 firman. 个行道的人， Seperti Tuhan Yesus sendiri yang taat kepada Bapa. 好像主耶稣自己顺服天上的父， Dia rela turun ke dalam dunia 他愿意从天上降世为人， dan mati untuk menebus kita. 为你我的罪而牺牲。 Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, ibu-ibu. 我们在主的面前实在要谦卑， Rendah hati untuk mengakui segala dosa kita. 谦卑承认我们的过犯， Rendah hati untuk mau diubah. 谦卑愿意被人家改正， Supaya kita bisa semakin dewasa dalam Tuhan. 叫我们在主里面能够成长成熟。 Dan ini adalah kehendak Tuhan sendiri. 这是上帝的旨意。 Jika kita bisa hidup dan melakukan firman Tuhan, 假如我们能够遵行神的话， kita bisa rendah hati untuk diubah, 我们愿意谦卑被改正， sehingga kita semakin dewasa dalam Tuhan, 我们在主里面就越成熟。 maka teguran dan nasihat kita akan didengar. 这样的话呢，当我们指出别人的错误，人家就愿意听。 Oleh orang yang memang patut ditegur dan 假如 dinasihati. 真的那个人是应该被我们指点的话， Saling menghakimi. 当我们不彼此论断的时候，这是多么的美好！ Dan kita bisa menjadi 我们 pelaku 能够成 firman. 为一个主的话语的 Sehingga 人， kita bisa semakin dewasa dalam Tuhan. 这样我们在主里面就 Dan 能够 itulah 成长。 memang kehendak Tuhan atas kita. 这就是神在我们身上的旨意， Sehingga kita jaga saudara-saudara kita. 以至于呢，我们也能够彼此的保守，我们彼此的保守， Supaya bisa menjadi pelaku firman juga. 让我们的肢体弟兄姐妹也能够成为一个实践主的话的人， Hidup dalam kebenaran. 在真理中生活。 Dengan cara menegur saudara kita dengan bijak. 怎么样在真理中生活呢？就是用智慧来指出我们的弟兄姐妹的错误。 Jika dia melakukan kesalahan karena melanggar firman Tuhan.
raih kembali. 我们就可以可以把它挽回过 Supaya 来。 kita bisa bersama-sama menjalani hidup ini. 这样呢，我们就可以一同来实践主的话， Dengan saudara-saudara seiman, 我们一同走在神的真理上， setia pada firman Tuhan, 我们忠于神的话， dan menyenangkan hatinya. 讨上帝的喜欢。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara, kita akan menutup renungan firman Tuhan ini. 我们同心祷告， Kita akan sama-sama berdoa. 我们祷告。 Tuhan Allah Bapa di surga, 天上的父， terima kasih atas firman-Mu. 谢谢你把话语给我们， Pimpin kami yang lemah ini 帮助我们这些软， untuk bisa terus mencari firman-Mu 我们继续寻求你的话， dan melakukannya dalam hidup kami. 在生活中实行出来， Pimpin kami supaya tidak menghakimi sesama kami. 帮助我们不要彼此的论断， Pimpin kami supaya bisa bertambah dewasa dalam firman-Mu 帮助我们在你的话语上成长， dan merangkul kembali sesama kami yang sedang terjatuh. 帮助我们能够挽回跌倒的肢体。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。我们谢谢 Grace 传道，terima kasih untuk penginjil Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita。姐妹们，你们发现吗？我们上个礼拜天听了同样的圣经，就是马太福音第7章第1到第5节。今天我们又听见同样的这个经文，但是神的仆人可以用别的方式来讲。这表明什么呢？就是我们没有先联络，但是神把这段话马太福音第7章放在我的心中，也放在 Grace 传道的心中。这表明什么呢？我相信上帝要我们大家学习，不要彼此论断，但是不是说我们不可以互相的劝勉。Kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih juga kepada penginjil Grace yang sudah membawakan firman Tuhan. Ibu-ibu apakah perhatikan? Hari Rabu yang lalu kita persis juga mendengar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Hari ini juga demikian. Ya, jadi kita melihat firman Tuhan begitu ajaib. Dua orang hamba Tuhan yang berbeda bisa pakai cara yang berbeda untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ibu-ibu, Tuhan mau kita belajar ya, sampai 2 minggu berturut-turut kita diajar oleh firman Tuhan, jangan saling menghakimi. Ya, ini pelajaran penting sekali ya. Mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan puji-pujian PPK bagian belakang nomor 26. 我们唱这个圣教诗歌后面的青少诗歌第26首，我要忠诚，孤猫setia。为什么要忠诚呢？因为有人相信我们，不要辜负人，不要辜负神对我们的信任。Ku mau setia, kenapa? Karena ku dipercaya. Tuhan percaya kepada kita, ya. Saudara-saudara seiman juga percaya kepada kita. Kita jangan mengecewakan orang yang percaya kepada kita, hidup setia kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. 莫负人家信任神，我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang
Allah selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga, jiwa, harta, selalu syukur Yesus mati bagi